Peningkatan kes keganasan rumah tangga kini kian merunsingkan. Sebanyak 22,908 kes dilaporkan bagi tempoh 2020 hingga Ogos 2023. Berdasarkan statistik Polis Diraja Malaysia (PDRM), kes tertinggi yang dicatatkan adalah pada tahun 2021 iaitu sebanyak 7,468 kes berbanding tahun 2020 iaitu sebanyak 5,260 kes. Ini jelas membuktikan bahawa isu keganasan rumah tangga merupakan isu yang tiada pengakhirannya jika tidak dibendung. Seperti yang dilalui oleh Farah, 28 tahun, dia tidak menyangka akan menjadi mangsa kepada keganasan rumah tangga. Farah terpaksa melalui detik hitam itu sehingga menjadikan perceraian sebagai solusi kepada masalah yang melanda dirinya selama 3 tahun ini. Sebelum berkahwin, dia tak ada tunjuk sisi panas baran dia. Even sampai awal perkahwinan saya dengan suami pun memang tak ada apa-apa yang jadi. Tapi lepas 6 bulan berkahwin, bila gaduh je dia mesti akan terkengking, marah-marah dekat saya. Saya ingat lagi punca dia mula pukul saya bila saya tak bagi dia check phone saya. Sampai satu tahap tu dia rampas phone saya sebab dia tak bagi saya berhubung dengan orang luar. Bukan je dia seksa emosi dan fizikal saya, tapi sampai satu tahap dia kurung saya sebab dia takut saya akan report kat family saya. Pernah juga saya cuba nak bagi tahu kat family dia, tapi diorang selalu nak menangkan dia je. Sampai diorang rasa saya ni buat cerita sebab nak burukkan suami saya. Suami saya pula hasut saudara mara dia untuk percayakan dia dan tak percayakan saya. Selepas 2 tahun saya dah kena seksa, akhirnya saya buat keputusan untuk lari dari rumah tu dan tinggalkan perkahwinan saya. Mula-mula saya macam takutlah nak lari, tapi bila saya teringat betapa teruknya saya dah kena pukul setiap hari, jadi saya beranikan diri juga untuk lepaskan semuanya. Pada mula saya filekan cerai tu, suami memang tak nak bagi kerjasama lah and bagi tekanan lah kat saya. Untuk orang luar sana, tolonglah. Kita jangan jadi lemah. Kalau kena pukul, carilah jalan untuk keluar dari semua ni. Memerlukan perhatian anda semua. Topiknya adalah keganasan dalam rumah tangga dan di studio kita sudah pun bersedia bersama dengan 2 orang tetamu iaitu Syira. Kalau boleh saya perkenalkan di sebelah saya ACP Siti Kamsiah Hassan selaku Ketua Penolong Pengarah Bahagian Siasatan Seksual Wanita dan Kanak-kanak D11 Jabatan Siasatan Jenayah PDRM. Assalamualaikum puan, apa khabar? Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah. Dan di sebelahnya pula adalah Tuan Mahmud Jumaat selaku Peguam Bela dan Peguam Cara Khidmat Guam. Selamat datang ke studio wanita hari ini, apa khabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, mungkin kita mulakan topik pada hari ini bersama dengan Puan Siti dahulu. Puan Siti, kita tahu bila bercakap mengenai keganasan rumah tangga ini bukannya kesedarannya tiada, memang ada, tetapi seperti yang saya katakan tadi, seolah-olah tiada pengakhiran. Jadi bila bercakap mengenai keganasan, mungkin ramai berfikiran keganasan dia kena fizikal, tumbuk, sepak dan seperti yang Syira kongsikan tadi, tetapi sebenarnya ada banyak lagi aspek dalam keganasan ini. Mungkin puan boleh kongsikan dahulu. Okey, baik. Terima kasih. Keganasan, sebenarnya keganasan rumah tangga ni ada ditakrifkan di bawah kanun keseksaan, di bawah Akta Keganasan Rumah Tangga 1994. Namun saya nak ringkaskan saja supaya lebih faham, lebih mudah difahami, iaitu selain daripada perbuatan yang melibatkan fizikal, kekerasan fizikal seperti sepak, terajang dan juga menggunakan senjata ataupun tidak, tetapi dia juga ada juga penderaan-penderaan yang bersifat seperti penderaan emosi, seperti maki hamun dan juga ugutan untuk bunuh atau mendatangkan kecederaan dan juga melakukan perbuatan seperti kata mengambil harta benda ataupun keuangan dan juga selain daripada kecederaan kepada tubuh badan juga ke atas harta benda, melakukan khianat ke atas harta benda. Ini juga selain daripada kerosakan kepada harta benda, dia juga menggusarkan mangsa itu sendiri, hilang kerugian dan sebagainya, dan juga penderaan seksual lah, dan juga mendatangkan delusi, perbuatan memabukkan terhadap mangsa ataupun pihak ketiga. Ini antara secara umumlah
perbuatan-perbuatan yang dikatakan keganasan dalam rumah tangga. Okey, baik. Sebelum saya ajukan soalan seterusnya kepada Tuan Mahmud kita, izinkan saya untuk berkongsi sedikit pengalaman daripada penonton-penonton kita, iaitu dari Puan Nur Azrin. Alhamdulillah, saya dapat keluar dari keganasan rumah tangga. Kali ke-6 saya kena pukul sepak terajang baru saya dapat lari dan failkan cerai dengan membawa anak lelaki saya seorang. Saya juga disahkan mental disorder separa mental akibat tekanan. Sekarang berkahwin baru, dapat seorang suami yang baik, Alhamdulillah, dan dah masuk 3 tahun dengan seorang cahaya mata perempuan. Alhamdulillah, suami baru juga terima anak tiri seadanya. Inilah dia, Sugi. Kadang-kadang perkara-perkara seperti ini, kita pernah dikasari pada perkahwinan pertama dan sebagainya, boleh mendatangkan trauma kepada kita. Mungkin saya boleh ajukan juga soalan kepada Tuan Mahmud kita. Sebentar tadi kita dah tahu penonton kita ada sepak terajang, didera dari segi emosi dan sebagainya, sebagaimana yang Puan sebutkan juga tadi. Di bawah akta sedia ada apa agaknya akta yang disediakan untuk keganasan rumah tangga ini, dan adakah mereka ini boleh dihukum mengikut akta yang berbeza? Mungkin sepak terajangnya akta berbeza, mungkin dari sudut fizik mentalnya akta berbeza. Bagaimana? Baik. Di bawah akta keganasan rumah tangga ni 1994 ni, dia perlu dibaca bersama dengan kanun kesesaan. Okey. Menariknya di bawah kanun kesesaan ni, untuk kes yang melibatkan keganasan rumah tangga, dia ada setiap kecederaan yang dilakukan. Okey. Tadi kita ada sepak terajang. Betul. Sekiranya hanya mendatangkan kecederaan yang ringan, contohnya lebam-lebam, di bawah Seksyen 323. Okey. So maksimum 2 tahun penjara. Dan sekiranya sehingga patah riuk menggunakan senjata. Kalau patah riuk, kita di bawah Seksyen 325. Yang mana maksimum dia 7 tahun. Dan dia wajib penjara. Bezanya kalau kecederaan ringan, tak wajib penjara, boleh dikenakan denda. Tapi kalau Seksyen 325, dia wajib penjara sebab dia ada dan denda. Okey, tetapi yang lebih menariknya di sini, apabila melibatkan keganasan rumah tangga, dia perlu dibaca bersama Seksyen 326A, yang mana hukuman tersebut akan didarab 2 kali ganda. So maknanya kalau contohnya kalau hukuman bagi hukuman sepertinya mendatangkan kecederaan, mungkin maksimum 2 tahun, tapi melibatkan kecederaan, melibatkan suami isteri, pasangan, darab 2, boleh naik sampai hingga 4 tahun. Dan begitu juga untuk kecederaan sehingga melibatkan kecederaan parah. So that's why dia bergantung kepada jenis kecederaan yang dia alami. Sehingga menggunakan senjata pun ada lagi perbezaan dari segi hukuman dan juga seksyen yang dibaca. Baik. Yang pasti undang-undang negara kita membela mereka yang mengalami keganasan rumah tangga. Tetapi kadang-kadang, Tuan Mahmud, apa yang menjadi persoalan adalah, saya tidak didera secara fizikal, secara emosi. Macam mana saya nak buktikan yang saya didera secara emosi? Mungkin secara sosial juga. Suami saya tak bagi saya keluar tengok kawan ke jumpa ibu dan ayah saya. Dalam situasi sebegini, bagaimana seseorang itu harus membuktikan? Baik. Dia begini tahu, emosi ni dia sangat kompleks dan sangat sukar, especially pihak penyiasat, pihak PDRM nak membuat siasatan juga perlukan bukti. Alah, apatah lagi ni tiada bukti yang kita boleh dilihat untuk mendapatkan pemeriksaan daripada pihak medikal. Tetapi sekarang psikiatrik boleh mengesahkan bahawa ada kesan trauma ke atas pihak mangsa pertama. Kedua, dari segi hitam putih, kalau ada SMS boleh juga dirujuk untuk dijadikan sebagai bukti. Penting untuk simpan. Penting untuk simpan. Tapi saya ingin kongsikan, saya juga ada beberapa pengalaman yang pernah anak gua merujuk kepada saya. Ada setengah orang dia dah bijak. Dia waktu sebab kecederaan emosi ni dia bukan sekali dua, dia kerap berulang-ulang kali. So kadang-kadang isteri ni dia dah lama berkahwin, dia dah tahu dia nak naik share dah ni. Dia nak naik share dah ni. So dia dah rekod. Ada setengah wanita ni dia bijak, dia rekod. Itu juga boleh digunakan sebagai bukti. Tapi yang menariknya saya ingin kongsikan di sini, sekarang saya ingin kongsikan kepada orang ramai, mungkin kita boleh consider untuk pasang CCTV. Janganlah kata kita nak pasang CCTV nak tunjukkan apa berlaku dalam rumah kan, untuk kata nak kenakan suami ke apa, tak. Kita je kata CCTV ni untuk sekarang ni murah sangat. CCTV RM100 you boleh dapat CCTV yang
siap rekod lagi suara. Betul. CCTV yang boleh rekod lagi suara dan jelas. Saya ada juga kawan saya yang rujuk, bagusnya CCTV ni. Dan hanya RM100 you boleh pasang je di mana-mana. Dan lekatkan di siling. Kan? So, banyak sekarang teknologi-teknologi yang kini yang mungkin kita boleh memberi konsiderasi digunakan untuk dirujuk kepada pihak pegawai penyiasat untuk membantu siasatan. Okey. Saya suka tu pemasangan CCTV. Tuan memberi satu solusi kepada mereka-mereka yang mungkin terkurung sebagaimana yang Sugi katakan tadi. Dan kalau boleh saya ambil sedikit soalan Sugi, betul ada antara mangsa-mangsa ini terkurung, dikurung dengan sengaja dan sebagainya. Bagaimana agaknya mereka ini boleh dapatkan bantuan polis? Kalau mereka tak boleh keluar, boleh tak melalui panggilan telefon sahaja untuk kita buat aduan? Okey, boleh. Sebenarnya sekiranya mereka terkurung, laporan ataupun aduan ni boleh dibuat dengan pelbagai cara. Email pun boleh, hantar mesej pun boleh. Tetapi dalam kes-kes di mana sekiranya dikurung dan mereka tak boleh keluar dan handphone pun tak ada. Maknanya mereka tak boleh akses melalui secara komunikasi telefon lah. Banyak cara juga boleh dibuat, terutamanya hantar mesej ataupun signal kepada kejiranan yang paling hampir tinggal dengan mangsa. Contohnya hantar nota kan, balingkan nota mesej untuk minta bantuan. Itu antara salah satulah. Kemudian membuat bunyi-bunyian ataupun isyarat macam menjerit, itu paling mudah. Tapi pertamanya kena tengok situasi dia. Nak bertindak ni kena lihat, nombor satu adalah keadaan, keselamatan kita pada masa itu. Mangsa kena fikir, tak boleh timbulkan provokasi. Maknanya kena tentukan sebelum bertindak tu, kena pastikan mungkin masa suspeknya, pelakunya tak ada di persekitaran tersebut, barulah mereka bertindak supaya dia tidak menimbulkan kata provokasi dan kemarahan, bangkit marah. Dan sudah tentu kena tenanglah dan juga menghantar seperti mesej tadi kan, hantar nota melalui tingkap dan sebagainya. Dan ini juga penting sebenarnya. Itu sebab saya kata sebelum sampai ke tahap sebegini, sepatutnya orang kata mangsa-mangsa ni dia kena buat persiapan awal. Sebab mereka yang berkonflik ini dia bukan jadi pada masa itu. Dia sebenarnya mereka ni dah ada dalam hubungan toksik dah lama. Kiranya dia berlarutan. Dia dah berlarutan bertahun-tahun. Jadi sebaiknya di peringkat awal tersebut mereka dah mula membuat persiapan. Bermakna dah ada dah peringkat permulaan jadi isu ni, apa persiapan mereka. Dah ada solution atau dah ambil apa-apa tindakan tapi belum dapat diselesaikan. Bermakna mereka dah mula untuk persiapan. Orang kata sekiranya berlaku sesuatu yang serius, sesuatu yang sukar ataupun sehingga mendatangkan ancaman keselamatan pada mereka. So dah ada persiapan, barulah senang. Contohnya macam bila dalam situasi terkurung, sebelum ni mereka ada rutin harian mereka. Dia ada komunikasi dengan jiran, ada aktiviti luar. Jadi apabila terjadinya sesuatu, jiran mungkin boleh tahu, kenapa rutin harian jiran dia sebelum ni ada je tiap pagi sapu sampah depan rumah ataupun pergi senaman bersama, aktiviti-aktiviti yang rutin. Ataupun dengan ahli keluarga mereka buat berhubung, telefon kan, tanya khabar. Tapi bila hari tersebut tidak ada, 1 hari 2 hari tidak ada aktiviti tersebut. Jadi ini boleh menimbulkan syak. Di mana di sini juga membolehkan pihak ketiga tadi untuk bertanya, menyiasat lebih lanjut. Ini antara solution di mana mereka yang terkesan dengan jenayah ini perlu membuat persiapan awal daripada mula mereka berkonflik. Dan bermakna pentingnya untuk masyarakat sekeliling dan juga keluarga cakna dengan mana pergi dia ni, tiba-tiba dah tak ada. Betul. Dan saya pasti kita sebagai masyarakat tidak patut menyalahkan si mangsa itu, sebab senang untuk kita berkata awak ni takkanlah masih lagi dalam rumah tangga sebegini, tetapi kita tak tahu apa yang sebenarnya berlaku. Sebab yang ekstrim mungkin dah tak ada talian telefon pun diputuskan, handphone tak ada, laptop tak ada, segala-galanya tak ada. Dah memang tak ada cara lain kan. Baik, dan ini perkongsian daripada penonton kita Juliana Hall. Okey, baik. Juliana berkata, saya pernah lalui kenangan pahit berumah tangga, dipukul, dikasari, ditengking dan dimaki hamun. Susah sebenarnya saya nak bertahan, tapi saya tahan selama 13 tahun demi anak. Selepas itu saya letih sangat dan tekanan yang melampau memaksa saya untuk minta perpisahan. Daripada tersiksa mental dan fizikal, lebih baik berpisah. Kita ada hak untuk hidup bahagia. Wanita bukan objek untuk dipukul dan didera. Wanita juga manusia biasa
kita tahu ada hati, ada perasaan. Memerlukan keberanian untuk berkongsi apa yang berlaku pada awak, Juliana. Terima kasih banyak-banyak. Okey, baik. Mungkin kalau kita boleh tanya juga kepada Tuan Mahmud. Untuk kita kata Sugi tadi, untuk kita keluar daripada satu hubungan yang toksik, kita dah dipukul, dah didera, timbul satu ketakutan sebenarnya, terutamanya bagi mereka yang mungkin bergelar suri rumah, kebergantungan hidup mereka agak tinggi kepada suami. Nak keluar rumah, nak lari, tak ada pendapatan pula dan sebagainya. Dan juga untuk kita keluar dari rumah tangga yang toksik itu juga, bagaimana kalau mereka menerima ugutan daripada suami? Suami katakan mereka ini nusyus dan sebagainya. Apa solusi mereka boleh lakukannya? Inilah yang sangat menjadi kesukaran bagi pihak wanita. Apabila mereka yang dayus ini, lelaki yang dayus menggunakan agama sebagai satu ugutan. Kebanyakan mereka inilah isu dia, nusyus. Tapi isunya, adakah mereka faham apakah itu nusyus? Dan adakah nusyus ini hanya dihukum ke atas pihak wanita sahaja? Tahukah anda bahawa nusyus ini juga boleh dikenakan ke atas suami? Kerana suami yang gagal memberi nafkah zahir dan batin, suami yang memberikan kecederaan, juga dikira sebagai nusyus. Kerana Islam ni dia dah cantik. Even dia sangat melindungi para wanita. Kerana itulah Islam ni dalam Al-Quran sendiri dah surah An-Nisa ayat 34 dia dah bagi tahu dah bagaimana cara kita nak mendidik para isteri. Apabila terasa tidak puas hati, kita perlu menasihati dengan baik. Tidak berjaya, kita perlu asingkan tempat tidur. Tidak berjaya dan akhir sekali kita memukul untuk memberi pengajaran dengan seringan-ringannya hukuman. Pukulan tu kalau ringan tu seperti kita ambil berus gigi pukul. Maknanya tak rasa pun. Tapi kita nak menunjukkan rasa kita tak puas hati, tak seronok, tak happy. Tapi nusyus ni pula, mulut kita mudah untuk kita berkata laki ni nusyus. Tapi masalahnya siapa yang nak jatuhkan hukuman nusyus tu? Pihak mahkamah. Apabila kita ingin menjatuhkan seseorang itu isteri nusyus, perlu membawa bukti yang kuat. Kalau sekiranya isteri dah buktikan bahawa adanya kemudaratan kepada pihak isteri, contoh dari segi syarak, mendatangkan kecederaan kepada isteri, mendatangkan kecederaan emosi kepada isteri, tidak sewenang-wenangnya pihak mahkamah syari'i akan memberikan dan jatuhkan hukuman sebagai nusyus kepada pihak isteri. Dan oleh demikian nusyus ni juga kita kena tekankan, nusyus kiranya ingin dibuat, perlu dibuat sebelum perceraian dibuat, difailkan. Dan apabila berlakunya pula isu berkenaan dengan kecederaan mental dan fizikal, isteri boleh menuntut fasaq. Apabila fasaq telah difailkan, nusyus tidak boleh diberi sebagai satu konsiderasi oleh pihak mahkamah untuk menjatuhkan hukuman. Kerana jelas dari segi syarak, pihak suami telah melanggar hukum syarak, bukan daripada pihak isteri. Baik. Penjelasan yang cukup teliti daripada Tuan Mahmud. Tapi saya nak bertanya kepada Puan Siti juga. Dalam beberapa ataupun mungkin banyak kes keganasan itu bukan sahaja terhadap si isteri, tetapi juga terhadap anak ataupun ugutan. Kalau kau tak buat ni, aku akan cederakan anak. Ataupun kalau kau tak ikut, aku pergi kat rumah mak ayah kau, aku ugut mak ayah kau. Membahayakan keluarga si isteri. Dalam situasi sebegini, apa yang boleh mereka yang menerima ugutan itu buat, Puan? Dalam situasi di mana mereka ni terkesan dengan keganasan lah, terutamanya bagi kes-kes yang melibatkan ugutan ataupun apa juga keganasan. Pertama sekali, tadi saya dah terangkan, situasi konflik ini bukan terjadi baru terjadi. Dia dah lama. Jadi tindakan mereka ni sebenarnya berdasarkan fasa-fasa di mana situasi mereka berada. Contohnya kalau di peringkat awal konflik tadi, lain tindakan mereka, apa solution mereka. Kalau sehingga kepada satu tahap dah selepas 15 tahun, macam tadi 13 tahun kan mangsa tadi, so mungkin dia dah fasa yang begitu serius, dah kronik sangat dah, sehingga mendatangkan dah meletus sampai pukul. Mungkin tahap awal dia tu hanya ugutan, kan, kemudian dah datang pula tak ditangani ataupun ditangani secara betul ataupun tidak
tak sampai solution dia sehingga membawa kepada satu kemudaratan dan tahapnya makin serius, makin teruk hubungan ini, mana cara dia adalah berbeza-beza. Kalau di peringkat awal tu mungkin boleh mendapatkan nasihat, ataupun jumpalah pakar-pakar, kaunselor perkahwinan untuk mendapatkan nasihat supaya masih lagi di peringkat diplomasi untuk menyelesaikannya. Kemudian bila dah sampai ke satu tahap yang serius, ancaman keselamatan pada nyawa, harta benda, bukan sahaja mangsa tetapi mereka yang berada di sekeliling. Pihak ketiga, bermakna ini haruslah sampai kepada pihak berkuasa lah. Maknanya kepada polis untuk satu tindakan undang-undang diambil. Bukan lagi mangsa ni menjadikan isu tu adalah isu dia sahaja. Sebab kebanyakan orang dia kata hal-hal rumah tangga ni hal individu, orang tu saja. Sebenarnya tidak. Dia adalah merupakan satu ancaman keselamatan kepada orang itu, keluarga dia dan juga mungkin masyarakat sekitar dia. Jadi perlu dia menangani dengan cara yang tepat sesuai dan situasi dia. Jumpa kaunselor, diplomasi dulu pada peringkat awal mungkin tak dapat diselesaikan, jumpa kaunselor, jumpa penasihat, jumpa peguam. Kemudiannya apabila di tahap yang akhir tadi, pada saya di tahap yang ada tanda-tanda hak dia telah dicabuli, ancaman itu telah muncul, makna lapor kepada polis, minta perlindungan daripada agensi yang berkenaan seperti Jabatan Kebajikan Masyarakat dan sebagainya. So di sini perlu tampil orang lain pula untuk tangani isu dia. Di pihak ketiga dari sudut undang-undang dan juga yang sewajarnya perlu diambil tindakan. Bermaksud kita boleh minta perlindungan untuk keselamatan kita, anak-anak dan juga isi rumah kita. Ya, betul? itu yang sepatutnya. Kerana setiap individu dia ada hak dia. Hak dia untuk hidup. Hak dia untuk bahagia, untuk menjalani kehidupan, untuk survival ni. Bermakna dia kena tampil keluar untuk mohon bantuan dan juga adili diri dia dan juga orang lain. Dan mungkin juga dengan cara dia bertindak keluar, membuat laporan kepada pihak polis itu juga. Kerana correctional ni, pemulihan ni, mungkin pelaku jenayah itu tadi boleh diberi pemulihan, penjara dan sebagainya. Itu juga merupakan satu orang kata satu bukan saja hukuman tetapi pemulihan untuk dia. Kembali kepada track yang asal. Kerana dia diberi rawatan dan sebagainya. Jadi perlu untuk tampil, minta bantuan pihak yang pakar ataupun mempunyai autoriti lah untuk menangani isu mereka ini. Faham. Sugi, kita dah tahu definisinya, kita dah tahu tips, kita dah tahu macam mana solusi untuk kita keluar pasang CCTV dan sebagainya untuk kita kumpul bahan bukti. Tetapi bila kita bercakap mengenai khidmat Guam ini, pasti ramai yang terfikir kita perlukan fulus duit. Bagaimana agaknya kos dia bagi mereka yang tidak berduit, yang mungkin suri rumah tak ada sesen pun ni. Macam mana nak dapatkan khidmat peguam? Saya percaya ramai peguam-peguam di luar sana banyak melakukan pro bono basis, especially apabila kita dapat panggilan ataupun menerima meminta nasihat dari pihak peguam. Ramai peguam-peguam di sana banyak buat dari segi humanitarian punya inilah CSR. Tapi kita juga manusia, kita pun mendengar, kita boleh menyalurkan informasi-informasi ini kepada mereka. Tidak semestinya pihak peguam perlu mengambil tindakan, contohnya membuat tuntutan saman di mahkamah. Kadang-kadang kita menyalurkan maklumat, contohnya apabila berlakunya kes-kes yang serius, yang emergency, kita memberi maklumat kepada mereka, okey, buat talian kasih 15999, okey, untuk mereka ambil tindakan. Mungkin kita juga memberi mereka tempat di mana mereka boleh membuat laporan, contohnya kepada JKM. Seperti tadi kita boleh dapatkan emergency protection order. Kita juga boleh membantu mereka membuat laporan polis, mendraftkan untuk mereka laporan polis supaya mendapat interim protection order daripada pihak mahkamah. Tapi ini saya jelaskan di sini, ramai orang tak tahu. Sebenarnya apabila kita membuat tuntutan mendapatkan interim protection order ataupun protection order dari mahkamah, mahkamah juga di bawah Akta Keganasan Rumah Tangga 1994, kita juga boleh menuntut pada pihak mahkamah, memohon pada pihak mahkamah untuk memberikan satu ganti rugi. Ini ramai tak tahu. Mana mahkamah juga boleh mengawardkan satu ganti rugi kepada pihak isteri untuk mendapatkan dari segi bantuan untuk mendapatkan kaunseling, untuk
Atau contohnya Puan Siti tadi ada maklumkan, contohnya ada kerosakan dari harta benda, boleh membuat tuntutan daripada situ. Boleh juga kita membuat tuntutan dari segi mendapatkan bukan saja kaunseling, dan mendapatkan perubatan untuk dari segi tadi PTSD. Kita mendapatkan ubat-ubatan, mendapatkan medical assistance. Itu semua boleh dibuat daripada tuntutan kita dan mengambil tindakan yang drastik pada kes ini untuk mendapatkan satu solusi kepada kes keganasan rumah tangga. Baik. Dan Puan Siti, seperti yang Puan Siti dah kongsikan banyak informasi tadi, kes keganasan rumah tangga adalah sesuatu yang berlanjutan. Tetapi apa yang menjadi mungkin masalah adalah wanita ada sifat memaafkan ini, senang memaafkan, terutamanya kalau mereka ibu-ibu kan di luar sana. Jadi mungkin Puan Siti boleh berikan semangat kepada mereka yang sedang menonton sekarang ini, yang mungkin juga tak sedar, aku ni sebenarnya dalam masalah keganasan rumah tangga. Bagaimana boleh mereka bangkit untuk mendapatkan bantuan? Okey, pertama sekali adalah kepada mereka yang terkesan, bermakna yang jadi mangsa terutamanya, pertama sekali mereka kena faham isu keganasan ni adalah bukannya isu mereka sahaja. Dia melibatkan pihak lain, anak, keluarga, ibu bapa dan sebagainya. Dan mereka berhak untuk bahagia sebenarnya. Betul. Kerana yang nak menjaga anak mereka ataupun ibu bapa mereka adalah mereka. Jadi mereka ini perlu seorang yang kuat. Dan bila perlu kuat bermakna macam yang Tuan Mahmud cakap tadi, mereka ni sebenarnya kena dapatkan input-input. Dan untuk survival ni, bila kita kena kuat bermakna kita kena tahu hak kita. So kena merujuklah kepada dan ahli masyarakat juga sebenarnya kena main peranan kat sini. Saya nampak bila mereka yang terkesan ni memang kita tahu bila emosinya terkesan memang dia akan duduk di dalam suasana toksik ni, memang sukar mungkin dia nak keluar. Bermakna pihak ketiga ni pada saya seperti ahli masyarakat ni yang kena tarik mereka untuk keluar mendapatkan sokongan ataupun keluar juga daripada kepompong mereka. Makna ini adalah peranan ahli masyarakat seperti kena prihatin apabila mereka ni berkongsi masalah. Jangan orang kata mengambil kesempatan. Contohnya nak buat konten ke, nak viral ke. Mungkin di kesempatan ini juga mereka yang ada pengaruh ini mendapatkan maklumat-maklumat seperti publish di media sosial boleh. Tapi maklumat macam mana hak-hak seorang wanita. Mungkin dari sini mangsa tersebut dia dapat maklumat tersebut. Dan juga mungkin jiran-jiran yang terdekat ni, kita tahu masyarakat kita ni memang banyak, mereka ni banyak kepakarannya. Ada yang kaunselor, betul tak? Mereka boleh membuat khidmat kata percuma ataupun bagi khidmat nasihat. Dan juga nombor satu sekali mereka yang terkesan dengan keganasan ni juga mereka nak keluar. Itu sebab dia orang sanggup duduk di dalam hubungan toksik kerana dia orang tak tahu masa depan mereka ni macam mana ya. Kalau dia orang keluar daripada rumah, macam mana nak hidup? Kan lepas ni macam mana kelangsungan hidup. Jadi di sinilah peranan ahli masyarakat yang mempunyai akses seperti kita ada usahawan, mereka ada kepakaran menjahit ke, membuat industri mungkin membuat produk-produk tertentu. So boleh mengambil mereka supaya mereka ni boleh menjana ekonomi. Bagi mereka latihan, bagi mereka kepakaran, kemahiran supaya mereka ada harapan untuk keluar daripada hubungan toksik tadi, supaya kerana duit ni penting. Macam tadi Tuan Mahmud cakap, Puan pun cakap tadi duit ni penting. Tak ada duit memang susah. Jadi menjana ekonomi tu untuk dia nampak apakah barulah mereka ni boleh keluar daripada situasi tersebut. Dan nombor satu sekali mereka perlu tahulah hak-hak. Itu adalah penting. Input-input daripada internet sebenarnya itu adalah penting. Jadi ahli masyarakat yang ada pengetahuan, macam peguam yang ada maklumat, polis melalui awareness. So di situ adalah penting input disampaikan supaya mangsa ni dia tengok, oh ini cara dia. Kalau pergi buat laporan polis, di mana nak buat laporan polis, kemudian kalau dibuat laporan polis, apa akhirnya terjadi. Jadi supaya mereka faham kesan dan akibat perbuatan mereka itu dan kenapa mereka perlu keluar daripada situasi sebegitu. Dan juga adanya sokongan pihak lain, perlindungan, mungkin ada shelter, rumah perlindungan yang badan bukan kerajaan ataupun individu tertentu yang sediakan, ataupun ahli-ahli masyarakat yang lain. So di sini gabungan ahli masyarakat dan mangsa itu sendiri sebenarnya dia perlu kuat. Dia kena sendirinya ada kemahuan untuk keluar daripada situasi itu. Kalau dia tak bertindak,
siapa lagi nak bertindak? Betul. Okey, baik. Kita ambil itu sebagai satu rangkuman kepada topik kita hari ini, keganasan dalam rumah tangga. Saya suka bila Puan seru semua anggota masyarakat untuk sama-sama kita bantu perkara ini. ECP Siti Kamsiah Hassan dan juga Tuan Mahmud Jumaat, terima kasih banyak-banyak kerana menyertai kami tengah hari ini. Terima kasih dan ingat anda berhak merasakan kebahagiaan itu. Jadi jangan berdiam diri kalau anda antara individu yang didera di rumah anda sendiri.